Salam. Oh yes, sebenarnya tak berapa sihat, tapi nak buat live sebab ada benda nak share. This one live. Okay, sekejap maybe about 5 minutes kita bagi masa, then baru saya akan start. Saya tengah nak macam mana nak buat nak on Instagram punya live. Macam dah tua sangat tak tahu macam mana nak live kat Instagram. Sekejap and then go live and then alright. Okay, so sekarang saya tengah go live dekat Facebook dan juga Instagram. So macam biasalah, sometimes saya tak tunggu sometimes saya tak tunggu viewers, sebab saya just nak share something. So I won't tunggu viewers. So siapa-siapa yang ada, welcoming, you are welcoming. Hai Ma. Siapa-siapa yang ada, I'm welcoming untuk session ni. Not session lah, just live, something yang I nak share. Sebab okay, so this evening saya ada go through satu soalan dekat dalam group. Okay, one of the group ada soalan yang tanya macam mana nak make comment full screen. Okay, ada soalan yang tanya ada anxiety ni boleh sembuh ke tak. So ramai yang tanya anxiety ni boleh sembuh ke tak. Soalan anxiety boleh sembuh ke tak adalah soalan-soalan yang kerap ditanya oleh individu yang baru mengalami anxiety. Biasanya kalau kita baru kena anxiety, itulah perkara pertama yang kita tanya, anxiety ni boleh sembuh ke tak. Adakah kita akan berada dalam keadaan ni selama-lamanya ke, atau boleh sembuh ke. Itu adalah soalan-soalan yang biasa kita akan persoalkan. Kita tanya diri kita sendiri dan kita juga tanya orang lain, boleh sembuh ke tak. Alright, so since soalan tu adalah soalan famous yang ditanya oleh orang-orang yang mengalami anxiety, sama ada kita sendiri yang tanya ataupun orang lain bertanya pada kita, saya selalu tanya balik pada diri saya sendiri dulu, dan juga saya tanya balik orang yang bertanya tu dengan dua soalan. Bila dia tanya, kita pulangkan dia dengan dua soalan. Pertama, kita tanya, bila dia tanya adakah anxiety boleh sembuh, kita tanya dia balik, awak rasa boleh sembuh tak? Awak rasa anxiety ni boleh sembuh tak? So bila kita tanya semula soalan tu, dia akan go within, dia akan pergi ke dalam, dia akan cuba selami, dan dia akan mula bertanya, kalau aku sendiri rasa benda boleh sembuh ke tak? Kalau aku sendiri rasa boleh sembuh ke tak? Okay, and then sebab apa? Kenapa penting untuk kita tanya diri kita sendiri? Ya, Kak Liza, salam. Okay, kenapa penting untuk kita tanya diri kita sendiri sama ada anxiety ni boleh sembuh ke tak? Because anxiety punya condition is very subjective and berbeza dengan setiap satu daripada kita.
It's very unique. So bila kita tanya orang lain, okay, anxiety boleh sembuh ke tak, you're going to have different types of jawapan. Dan ada kumpulan yang kata, oh yes, it's 100% boleh sembuh, anxiety 100% boleh sembuh. Ada kumpulan yang kata tak boleh langsung sembuh. Okay, ada kumpulan yang kata yes or no. Ada kumpulan yang kata, oh dah memang boleh sembuh 100% tapi come back. So ada macam-macam jawapan yang kita akan terima kalau kita tanya orang, benda ni boleh sembuh ke tak? Sebab jawapan-jawapan tu adalah jawapan-jawapan daripada pengalaman mereka sendiri. So diorang akan jawab berdasarkan apa yang diorang dah rasa, pengalaman yang diorang rasa, sama ada boleh sembuh ke tak. So sebab itu penting untuk kita sendiri tanya diri kita, kita sendiri rasa benda ni boleh sembuh ke tak? Kita sendiri rasa anxiety disorder ini boleh sembuh ke tak? So the first answer yang kita dapat, itulah yang akan create the reality in future. Sebab itu kena tanya dulu, agak-agak Nas, kau rasa anxiety ni boleh sembuh ke tak? Okay, itu yang saya pegang dulu. First thing, saya tanya diri saya, adakah benda ni boleh sembuh? And my instinct kata memang boleh sembuh. Instinct saya kata memang boleh sembuh. So bila kita pergi psychiatric, and then kita tanya psychiatric, tanyalah mana-mana psychiatrist pun, diorang akan cakap jawapan yang berbeza, because pengalaman diorang pun berbeza. Tetapi yang paling penting adalah kita ni sendiri rasa boleh sembuh ke tak. You tanya mana-mana psychiatric, diorang akan cakap juga. Ada psychiatric yang kata, oh benda ni sebenarnya boleh setback, boleh relapse, boleh datang balik. So depends. Ada psychiatric yang kata 100% boleh sembuh dengan rawatan yang betul. So memandangkan dulu, saya pernah hadir satu bengkel, and then saya tanya pakar psychiatric tu, adakah anxiety disorder boleh sembuh? Dan bila dia kata 100% boleh sembuh dengan rawatan yang betul, so saya pegang kata-kata doktor tu. So rezeki saya lah masa tu, saya terima satu kata jawapan yang konkret daripada seorang doktor psikiatrik, dan saya pegang pada benda tu. Dan sebab itu saya kata it depends on your own perception. Apa yang you nak define kesembuhan tu. Okay, and apa yang you nak rasa tentang diri you. Adakah you akan rasa yang anxiety disorder ni you akan alami forever, atau you rasa benda ni memang boleh pulih? Benda tu it depends on you. Sebab itu kalau you tanya orang lain, you akan lagi dapat jawapan yang bermacam-macam jawapan, and you eventually akan get confused. That's why benda ni kena balik pada diri. Balik pada diri and explore, go within, and you will find out apa sebenarnya jawapan untuk diri you sendiri. And second question, you tanya diri you, atau you tanya kalau orang tu tanya dekat you balik, you tanya diri dia, do you really understand what is recovery, ataupun agak-agak apa maksud kesembuhan? Apa yang you faham tentang sembuh tu? So dekat sinilah you tanya balik, atau you tanya diri you balik, you nak sembuh macam mana? Apa yang you imaginekan kesembuhan tu, dalam rupa bagaimana? Kesembuhan tu macam mana? Rupa apa? Sebab ada antara kita yang bila kita kata, oh aku nak sembuh, aku nak jadi macam diri aku yang dulu. Nak sihat, yang aktif, yang boleh bercakap, boleh keluar, yang tak ada debar-debar, yang tak ada short breath, sesak nafas ke tak apa, tak ada. Dia nak macam diri dia dulu. So dia kata, aku nak sembuh tapi aku nak jadi macam diri aku dulu. Boleh, tak ada masalah. Tetapi sometimes kita tak sedar, lifestyle kita yang dahulu, itulah sebenarnya yang lead kepada krisis yang kita tengah alami sekarang, which is anxiety disorder. So kat situlah yang kita kena renungkan balik, adakah betul-betul kita nak balik kepada kehidupan kita yang lepas. Because that lifestyle sebenarnya yang kita rasa dah perfect dulu, yang sihat, yang aktif tu dulu, kita rasa dah perfect. So kita nak balik semula pada kehidupan yang lama. So kita nak kembali semula pada kehidupan tu, yang kita nak sembuh macam keadaan dulu. Tapi kita tak perasan yang sebenarnya that lifestyle yang sebenarnya antara mungkin punca kita mengalami anxiety disorder. So kalau you nak balik pada lifestyle yang sama, tak ada masalah. But benda tu akan repeat balik. You akan mengalami setbacks, you akan mengalami relapse. You akan repeat balik, because that lifestyle sebenarnya yang lead kepada anxiety disorder. And if you want to come back to the past time, you akan repeat lagi keadaan yang sama. So benda yang I would suggest for you guys, untuk ada satu perception whenever you have this crisis, sama ada apa-apa crisis lah dalam you punya life, relationship, crisis in financial,
crisis in you punya kesihatan badan ke apa, try to go further dalam you punya crisis tu, and then you kena belajar transform from that crisis. You belajar untuk jadi orang yang baru from that crisis. You kena belajar untuk ubah cara hidup yang baru, get a new lifestyle, become a new person. Become a new person, because kita punya kehidupan, kita tak boleh yang sama. Dulu kita macam tu, dululah kita macam sama je. Tak boleh, sebab kita punya life, kita kena ada growth, kena ada perkembangan, kita kena evolve, kena berkembang, kita kena sentiasa transform, sentiasa change, berubah, because kita punya fitrah sendiri pun berubah. I mean, our cells of body, kita punya sel-sel badan kita, dia akan hidup mati. Sel dalam badan kita sendiri pun berubah-ubah. Dalam beberapa saat dia mati dan dia hidup balik. Saat dia mati, dia hidup balik. So itu sel badan kita. So itulah realiti hidup kita, yang mana kehidupan kita tak boleh statik yang lama. We have to change. Okay, we have to change. That's why sometimes ada orang yang bila berhadapan dengan krisis, dia terus stuck. Dia rasa macam end of the world, dia rasa macam dia tak boleh go further, dia rasa macam okay, memang kehidupan aku habis, gelap, macam tu. Tetapi sebenarnya krisis tu as a stepping stone untuk you langkah kepada satu tingkat yang baru, for you to learn new things, for you to gain a new knowledge. So jadikan krisis sebagai batu loncatan untuk you lebih berkembang, untuk you lebih orang kata jadi orang yang baru, transform, jadi orang yang lebih baik dan lebih baik. That's why kalau you kata yang you nak sembuh sama macam dulu, okay, tapi kebiasaannya you akan jadi relapse, you akan jadi setback balik. Kalau you nak balik kehidupan yang dulu. Kalau you nak tak nak benda ni berlaku lagi, anxiety disorder tu, you nak transform terus, you tak nak lagi berhadapan dengan anxiety disorder tu, then you have to change something in your life. You have to change the way you think, cara you berfikir. You kena ubah cara you uruskan emosi, you kena ubah cara you kawal you punya tenaga dalaman, you kena ubah cara you punya jaga badan, lifestyle and everything. So bila you dah transform kepada satu a new you, diri you yang baru, so you takkan dapat balik benda-benda yang lepas, benda-benda yang dah berlalu tu. And then second part tadi, bila saya kata yang kita kena faham apa konsep pemulihan ataupun kesembuhan. Apabila kita dah mula faham anxiety ni, makin dalam dan makin jauh, you dah nampak anxiety tu daripada perspektif yang berbeza. Dia dah bukan lagi sebagai satu penyakit, tetapi satu perspektif yang baru, yang mana you boleh menembusi anxiety tu sendiri, dan you dah boleh faham kenapa you kena anxiety dan bagaimana you nak overcome balik. Sebab itu dalam saya punya writing saya and saya punya video dalam YouTube, and then apa-apa live session saya lebih suka untuk jujur. I'm telling you guys the truth. Whenever I'm having a setback or relapse, saya akan beritahu. That's why I think past few months saya ada cerita macam mana saya boleh kena setbacks. And I've experienced anxiety since 2006, anxiety disorder. Okay, so saya fully recovered. And after that, saya kena in 2013. You see, saya relapse juga. Tetapi masa 2013 tu lah saya learn something. Saya kata, okay, I need to change. I kena berubah, ada benda yang I kena ubah, yang I kena tak boleh berada dalam keadaan yang sama, perasaan yang sama, fikiran yang sama, I kena change. So I pun change that lifestyle, and saya 100% pulih at that time. 100% pulih, and that's why itulah yang I share to the world. I share in my writings, in my live video, semula I share that memang 100% apa yang I experience, anxiety disorder memang 100% boleh sembuh. But then, in this year, I mean dalam pertengahan tahun ni lah, saya kena relapse, saya setbacks. Okay, tetapi adakah keadaan tu membuatkan saya terus tak percaya yang anxiety disorder ni tak boleh pulih? No. I still believe that 100% anxiety disorder boleh pulih. It's just that kita kena faham, kita dah tak duduk dalam anxiety disorder tu lagi. We might have anxiety,
You might have anxious all the time, tetapi kita dah tak disorder. Maksudnya benda tu dah tersusun. We still can continue our own life. Kita masih boleh bekerja, masih boleh jaga anak, kita masih boleh bersosial, kita masih boleh pergi tengok wayang, kita boleh karaoke, kita boleh buat apa yang kita nak buat. So, walaupun dalam badan kita waktu tu carry over worry, carry overthinking, carry semua benda-benda yang gelisah, all the symptoms kita carry all the time, tetapi at the same time kita masih boleh proceed dengan life kita. So, it's 100% cured. Actually, kita tak perlu nak attach diri kita and label diri kita as anxiety disorder sufferer forever. Tak perlu. Might as well you just acknowledge yourself as an anxiety survivor. Itu lagi baik. Sebab kalau you kata akulah penderita anxiety, so benda tu akan buatkan you lagi down, you rasa tak semangat, you rasa macam you're going to have this illness forever. But once you labelkan diri you as someone yang I'm anxiety survivor, so bila mana you punya simptom datang, bila mana you mengalami setback atau relapse, you masih boleh proceed dengan you punya life, dan keadaan tu tak akan memberi kesan yang lama, dan you tak akan duduk dalam keadaan tu lama-lama. So you have to be transparent dengan diri kita sendiri. Dengan jujur dengan diri kita sendiri waktu tu. Memang kalau kita down, kita down. Kalau kita masuk tengah bersemangat dan kita bersemangat, it's okay. Itu dah life, it's up and down. So sometimes ada setengah daripada kita yang terlalu perfectionist, yang dia meletakkan satu idea di mana pemulihan tu adalah apabila kita dah langsung tak ada simptom-simptom tu. Okay, simptom emosi dah hilang, simptom fizikal dah hilang. It's a good idea, tetapi sometimes benda tu akan trap kita balik, membuatkan kita rasa macam kita percaya yang bila kita kata pulih, syarat untuk pulih adalah semua simptom tu dah habis, simptom tu dah tak ada. So kalau kita letakkan syarat macam tu, kita prescribekan ataupun kita define yang pemulihan tu adalah sebegitu, kita akan trap dalam keadaan circle tu, cycle tu forever. So might as well is kita allow diri kita untuk mengalami simptom-simptom tu, but at the same time kita boleh proceed dengan life kita day by day. So sebab itu saya selalu, dulu saya kata saya ajar kawan-kawan untuk amalkan tagline mampuslah, mampuslah simptom ni kan, whatever lah, lantak lah. Sebab itu antara cara untuk kita nak orang kata terima yang benda tu memang dah ada dalam badan kita. So when time goes by, benda tu dah tak akan kata benda tu dah takkan dah kurang power untuk control kita balik. Okay, tapi kalau kita beri attention pada simptom, okay, kita terlampau memikirkan tentang simptom, the symptoms akan jadi besar dan dia akan jadi lagi kuat. Bila dia makin kuat, dia akan control life kita semula. So rather than kita bagi attention pada simptom, you just cakap je kat simptom tu, lantak kau lah, whatever lah, kau nak ada kat situ kau punya pasal. But now aku nak kerja. Sekarang ni aku nak kena siapkan tugas ni, aku nak buat. Sekarang ni aku kena masak, aku nak masak. Sekarang ni aku nak pergi jumpa kawan aku nak jumpa. Sekarang ni aku nak kena keluar, aku keluar. So benda-benda macam tu yang kita, we have to challenge ourselves. Kita kena cakap balik kat diri kita apa yang kita patut buat. Alright. So again, kalau you all confused sangat, tanya, asyik bertanya je, benda ni boleh pulih ke tak boleh pulih ke, jangan dengar cakap orang. Kalau you nak dengar benda yang boleh menaikkan semangat you balik. Maksudnya kalau you dengar satu jawapan yang yes, benda ni boleh 100% pulih, so benda tu buatkan you rasa bersemangat, then you take it. You take it benda tu and you bertindak ke atas apa yang you percaya tu. Tapi kalau you tanya orang lain, and then orang tu jawab, oh takkan boleh 100% pulih, and jawapan tu buatkan you rasa down. Okay, jawapan tu buatkan you rasa down, and you just ignore benda tu. Dan you tanya diri you balik, okay, sekarang ni aku ketepikan apa yang orang cakap. Sekarang ni untuk diri aku sekelak, adakah aku rasa yang benda ni boleh pulih? Tanya balik. Kita ni selalu tak nak berbual dengan diri sendiri, tak nak bercakap dengan diri sendiri, tak nak communicate pun dengan diri sendiri. So this is the time for you to communicate with your own self. Tanya, okay Nas, sebenarnya kalau diri kau lah, kau rasa, kau percaya tak benda ni boleh sembuh? And at that time, masa tu memang saya yakin benda ni boleh sembuh. Masa tu lah saya rasa memang yakin saya boleh sembuh. And that's why saya search for the treatments, cara macam nak merawat. Saya belajar benda tu and then saya apply untuk diri saya.
So sebab itu saya yakin kalau you all rasa okay, aku yakin yang benda ni 100% boleh sembuh, and then you buat research and then you find out that oh rupanya kalau kita nak pulih you kena pergi psikiatrik atau makan ubat atau apa-apa treatment, makan suplemen ke apa-apa rawatan yang you rasa you percaya sesuai yang tadi you proceed. Yang penting jalan tu adalah jalan yang boleh buatkan you rasa bersemangat balik untuk pulih. So benda ni kita kena kenal diri kita sesuai dekat mana. Because macam saya personally, sebab saya seorang yang sangat tak suka hospital, sangat tak suka ubat, sangat tak suka benda macam tu. So bila saya pergi hospital, saya dah lagi paranoid. Bila doktor suruh makan ubat, saya lagi paranoid. So what I did, saya find the alternative way. And that's why saya share dengan kawan-kawan how to overcome with anxiety disorder dengan jalan semula jadi. But again, I'm not suggest jalan ini senang-senang. Sebab saya selalu cakap dekat kawan-kawan, please dapatkan diagnosis yang tepat dahulu daripada doktor-doktor yang bertauliah. You don't simply diagnosis yourself as anxiety disorder. No, cannot. Sebab benda tu sangat-sangat salah. At least you buatlah ujian DAS, okay? DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale. Banyak bersepah dekat internet tu, Google, and then you buat test DAS tu, and then you dapat jawapan tu, and then you hantar, you bawa pergi KK, klinik kesihatan, and they will treat you. So don't worry, daripada you diagnose diri sendiri ada anxiety, you sanggup ke? Anxiety disorder is mental illness. Mental illness you nak ke? So kalau you tak nak, then I think the best way is you dapatkan diagnosis yang betul. Okay, so kalau lah kata memang you didiagnose mengalami mental illness which is anxiety disorder, so what? Dia sama macam penyakit fizikal juga. Okay, tak ada berlainan pun, tidak ada stigma pun sepatutnya, macam tak perlu malu pun. For what? Sebab the thing is, penyakit fizikal dia effect kita punya fizikal. Penyakit mental effect kita punya mental, and is everything. Dia effect kita punya. Penyakit mental for me adalah lebih kritikal sebab dia effect kita punya mind, kita punya emosi, kita punya fizikal sekali, and effect kita tenaga dalaman, everything. So jangan malu, sebab kalau you memang didiagnosis mengalami anxiety disorder, a type of mental illness, go and seek for a doctor, pergi jumpa psikiatrik, tak ada masalah. Okay, so jangan malu, benda ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Bila you dapat treatment, you boleh baik. Okay, and then one thing, dan saya selalu ingatkan kawan-kawan yang dalam proses pemulihan ni memang akan berlaku setback ataupun relapse. Okay, so before this saya ada share dengan kawan macam mana saya boleh kena relapse and setback tu dalam tahun ni. Macam mana saya boleh kena balik. Okay, kita kena tahu that our body function by the energy. Kita punya body ni adalah tenaga. So kita adalah tenaga. Actually kita adalah tenaga. Okay, we are not this body. This body is only kita punya kenderaan saja. Okay, the truth is inside us ni, dalam diri kita ni adalah sejenis tenaga, dan yang orang kata dengan izin Allah menghidupkan badan ni untuk bergerak, boleh bergerak. So this body is only kenderaan. So kita adalah energy, kita adalah tenaga, dan semua seluruh alam ni juga adalah tenaga. Sebab itu orang panggil tenaga alam. Alright. So dalam tahun ni, okay, dalam beberapa tahun ni, kita dah 2 years kan kita hadapi pandemik. So kita punya sistem ketahanan kita dah makin lama makin goyah. Okay, makin lama makin goyah. So the world sekarang ni, dunia kita sekarang ni, dia punya vibration, tenaga alam kita ni sekarang bergetar dalam getaran yang kurang cantik. Maksudnya macam the earth ataupun dunia sekarang ni is vibrate in fear, worried. Okay, macam dunia kita sendiri sebenarnya sedang mengeluarkan gelombang takut, mengeluarkan gelombang risau because of the pandemics. Okay, so apabila dunia pun sendiri bergetar dalam getaran yang begitu, the whole world sekarang ni takut, the whole world sekarang ni risau. So kita yang duduk dalam dunia ni akan exchange the energy. And that's why kalau you perasan, keadaan sekarang ni ramai orang yang tak sakit anxiety pun dah kena anxiety. It's increasing, okay? It's increasing. Kenapa saya kata increase? Sebab I know that dalam group Anxiety Disorder Malaysian Community memang sangat-sangat ramai orang yang nak request untuk masuk. So it's increasing. Satu hari at least 5 orang akan nak masuk. So you counting lah 5 orang kali dengan 30 hari berapa ribu orang masuk dalam group anxiety. So dah makin ramai yang mengalami anxiety. Okay, because of the energy yang kita terkesan dengan dunia luar.
So bila dunia luar sekarang bergetar, kita punya bumi bergetar dalam getaran yang tidak cantik, fear, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kerisauan, penuh dengan hiruk pikuk. So kita sebagai manusia yang merupakan tenaga dalaman tu juga, kita akan bertindak balas dengan tenaga alam. So kita pun akan dapat tenaga tu, kita pun akan rasa risau, kita pun akan rasa takut, kita akan terjebak dengan rasa-rasa begitu. So that's why masa tu orang yang sihat pun boleh jadi tak sihat. Orang yang kena anxiety yang dah lama pulih pun boleh kena balik. Orang yang tengah nak pulih, dia dah jadi balik anxiety dia. So doesn't matter. Tak ada masalah pun sebab sekiranya you mengalami benda tu, teruskan you punya rawatan, apa pun rawatan, sama ada you punya rawatan makan ubat ke atau supplements ke, you jaga makan ke, you buat CBT yang terapis ke, just proceed. Tak ada masalah. Alright. Okay, berapa pukul berapa? Because saya tak plan untuk nak lama-lama. Kalau ada soalan mungkin boleh drop soalan. So saya akan jawab. Okay, siapa yang ada kat Instagram ni? Akma, hai Akma, salam. Okay. Lauret, hi Lauret. Moon. Okay. Next, ada tak soalan lagi? Tapi siapa ni? Aziz Izzat, tapi doktor advice ambil ubat konsisten. Ambil lah. Saya selalu suggest kat kawan-kawan, kalau doktor minta you untuk ambil ubat tu secara konsisten, you ambil lah ubat secara konsisten. Kalau itulah advice doktor, you ambil. Because you dah buat pilihan. You dah buat pilihan untuk jumpa psikiatris. You dah buat pilihan untuk jumpa doktor. So kalau doktor bagi nasihat tapi you tak nak dengar, then you nak dengar cakap siapa? Betul tak? So bila doktor dah suruh you makan ubat, konsisten dengan ubat, please do so. But at the same time, you kena ingat, janganlah kita jadi bergantung dengan ubat pula. Sebab ubat tu sebagai support system. Dalam proses pemulihan, kita perlukan support system. Kita perlukan sokongan kawan-kawan, sokongan family, sokongan pasangan, sokongan ubat. Kita perlukan sokongan matahari. Kita perlukan sokongan alam untuk nak pulihkan kita balik. So ubat adalah salah satu alat untuk nak support kita ni proses pemulihan. So janganlah kita tinggalkan alat tu. Okay, but at the same time, you kena change something in your lifestyle. Bukannya bergantung dengan ubat tapi you tak jaga makan. You makan ubat tapi you tak jaga macam mana you fikir. You makan ubat tapi you tak uruskan emosi you dengan baik. So benda tu kena redundant, kena buat bersekali. That's why saya kata punca anxiety disorder is because of these 4 factors. You punya physiology, you punya psychology, you punya emotion and you punya spiritual. So untuk you nak overcome balik anxiety, you kena touch keempat-empat elemen juga bersekali kalau boleh. Tapi kalau you nak overcome satu persatu, tak ada masalah. Okay, but if you can do untuk touch semua keempat-empat elemen for you to recover, then buatlah. And please bagi masa kat badan untuk pulih. Jangan paksa. Jangan paksa badan untuk pulih. Okay, sebab you kena ingat tau, anxiety ni dia punya, okay, dia macam gini. Bila once you dah pernah kena anxiety disorder, you memang akan boleh pun setback ataupun relapse. So benda tu memang it's normal. Contoh macam dulu saya pernah kena inflammation dekat saya punya mata belah sini. Okay, masa tu mata saya termasuk minyak angin. Okay, so mata saya masuk minyak angin and bengkak, merah dan naik sampai ke kepala lah sakitnya tu. So waktu tu saya pergi buat rawatan and dia pulih, 100% pulih. So sama juga kalau kita kena anxiety, bila kita rawat dia akan 100% pulih. Okay, so mata saya dah dirawat and dah pulih 100%. Ambil steroid, ambil apa segala macam ubat antibiotik semua masa tu and pulih. Tapi doktor cakap apa? Doktor pesan kat saya, you kena be cautious sikit sebab once you punya mata ni dah pernah kena radang atau inflammation, dia akan mudah kena lagi. Dia akan mudah sangat untuk nak merah, dia akan mudah jadi sensitif. Okay, itulah maksudnya bila once you dah kena anxiety disorder, kalau you tak jaga, you tak change you punya lifestyle, you akan kena balik. Tapi taklah teruk sebab you dah tahu apa punca dia. So you boleh overcome balik. Cuma keadaan relapse and setback tu memang akan berlaku. So lepas tu saya berjaga-jagalah. Mata saya memang akan alert lah. Saya tak ada pakai contact lens, saya pun tak boleh pakai maskara sekalipun. Celak ke apa tak boleh. Sebab dia agak sensitif. Bila dia masuk kat dalam
waima sikit pun dia akan masuk dan dia akan jadi merah balik, dia boleh bengkak. So dia very sensitive. That's why sama juga macam body kita yang dah pernah kena simptom anxiety disorder, okay, walaupun kita dah 100% pulih, badan bila kita tak jaga betul-betul, dah jadi macam lalai, macam leka, dah macam okay aku dah pulih 100%. So macam buat tak tahu je kan. Dia akan setback balik, dia akan relapse. Tapi walaupun setback, walaupun relapse, jangan takut. You dah tahu macam mana nak overcome, you overcome je balik. Tak ada masalah. So jangan terlalu takut dengan anxiety. Okay, Aziz Izzat, saya memang undersized tapi saya takut makan ubat. Setakat ni ambil ubat bila perlu je Zainab. Okay. Anything kalau pasal ubat, you kena consult balik dengan doktor. Kalau you undersized and then you takut nak makan ubat, apa yang you takut tu pun you kena cerita dengan doktor. Because dia orang kena tahu apa yang you rasa. Lagi tak? Zuraran, saya nak tanya, kalau saya jumpa orang ramai je kaki lemah, badan pun macam lemah, kepala melayang, kenapa tu ya? Please check dekat psychiatry atau buat some of the self assessment sama ada you sebenarnya mengalami social anxiety atau tidak. Because anxiety disorder ni anxiety disorder ni macam kumpulan. Anxiety disorder nama kumpulan. So di bawah anxiety disorder ada pelbagai jenis anxiety. General anxiety disorder. General ni biasanya yang you takut mati, you takut penyakit, you takut something happen to your family. Itu general anxiety disorder. So di bawah anxiety disorder itu juga ada social anxiety disorder, di mana you takut untuk bersosial dengan orang, you takut pergi tempat crowded, tempat orang ramai, and you akan jadi shaking, you akan jadi melayang, you akan jadi panik. Okay, and then ada juga yang post traumatic stress disorder, yang mana ini merupakan keadaan di mana you pernah mengalami trauma and then you mengalami simptom-simptom panic attack, something like that. And ada juga di bawah anxiety disorder kategori panic disorder, yang mana you mengalami panic attack tak terkawal. So dia macam setiap masa you kena panic attack, tak kira tempat, tak kira waktu, sehingga kan you di diagnosis as panic disorder. Apa lagi Patut dulu OCD di bawah anxiety disorder, tapi OCD dah dikeluarkan. OCD is obsessive compulsive disorder, yang mana you ada penyakit was-was atau ragu-ragu dan you buat benda repetition, berulang-ulang, that is OCD. Tapi benda tu dah dikeluarkan daripada anxiety disorder and become satu kategori yang lain di bawah mental illness. So yang itu pun kena ada terapi dan rawatan tersendiri. So please, kalau you rasa benda-benda macam tu, benda-benda yang rasa macam tak normal, yang you rasa macam dulu boleh tapi sekarang tak boleh, then you seek the doctors. Okay? So jangan diagnose diri sendiri. Please dapatkan diagnosis yang tepat. Okay, lagi. Kesimpulannya, setiap hari kita perlukan perubahan yang baru dan jangan terlalu memikirkan hal yang lama. Kalau salah, betulkan saya. Ya, betul. Jangan hidup dalam sejarah yang lepas. Tak perlu hidup. Benda dah lepas, sudah lepas. You don't have to think about it. Sometimes kita tak boleh move on. Sometimes kita tak boleh nak berubah, change, because kita carry benda yang dah lama tu. Benda yang dah berlalu tu dah lepas. Dia dah bertahun-tahun berlalu. So, you dah tak hidup dalam tahun tu. You dah hidup dalam tahun yang baru, and you dah ada kehidupan yang baru, new perspective, new environment, new people in your life. So, you need to change. Tak perlu pegang benda yang dah lepas. Okay? Sebab itu cara untuk kita nak moving on. Lepas tu kita hidup nak berjaya, betul tak? Sebab itu dalam azan tu sendiri ada kata hayalah falah, betul tak? Marilah menuju kejayaan. Bermaksud kehidupan kita ni mesti berjaya. So siapa je dalam dunia ni tak buat silap? Siapa je dalam dunia ni yang tak ada dosa? Siapa je dalam dunia ni yang tak pernah kata macam sangat-sangat bersih? No. Diorang ada juga diorang punya flaws, diorang kelemahan diorang, kekurangan ada. Which is saya pun ada, totally ada, sangat ada. Kalau tak percaya pergi tanya family saya lah, betapa buruknya saya ni, teruk ke apa ke saya ni, family saya tahu kat mana buruk saya. Tetapi hanya saya saja tahu bagaimana struggle-nya saya untuk nak overcome each part yang saya nak overcome tu. So bukannya senang. Kita semua ada struggle sendiri untuk nak berkembang. Kita ada struggle sendiri untuk nak jadi lebih baik dan lebih baik. Okay? So dalam pada kita nak berubah, walaupun ada orang kat sekeliling kita kecam ke,
kutuk kita ke, apa ke, it doesn't matter. You kena tahu yang diri you tahu you nak berubah jadi baik. So, doesn't matter benda yang lepas tu. Okay, just proceed with your own life. Alright? So, dia macam gini lah, macam kalau kita suka tengok cerita lah, drama yang berepisod. Contohnya dari episod 1 sampai 100, sanggup tunggu habis tu kan. Okay? Episod 1 sampai 100 kita setia tunggu sampai kita tengok cerita tu sebab kita tak sabar nak tengok apa ending story ni. Because we expecting that cerita tu ending dia bagus. Ending dia berjaya lah, dia dapat bersatu ke, dapat lah apa yang dia nak, yang kata happy good lah, happy ending lah kita nak. Okay? Tapi bila kita dah pergi go through the episode, dah episod ke-37, episod 86, ada tak kita nak ingat episod-episod yang 1, 2, 3 tu? Dah tak ada dah, benda tu dah lepas. Sekarang kita fokus ke depan, aku nak tahu ni apa ending cerita ni. So macam tu lah life kita. Life kita ni macam sebuah buku yang ada banyak episod dan banyak chapter. So you jangan fikir episod 1, episod 2 yang dulu-dulu tu dah lepas dah tu. Sekarang you fokus apa yang you nak, yang you target you punya masa depan, apa yang you nak create. Apa yang you nak capai apa. You nak apa dalam hidup you. Yang itu you fokus. Benda yang lepas tu, it's nothing. Sometimes benda yang lepas tu, dia adalah satu pelajaran. Sebab tu saya kata, apa pun krisis yang berlaku dalam kehidupan, jadikan sebagai learning process. You akan belajar sesuatu. I myself ada berlaku krisis recently. Memang saya ada berlaku krisis dalam kehidupan saya. Krisis dalaman. Saya sendiri mengaku saya mengalami benda tu. Okay. But what I did, saya go into deeper, duduk dalam diri saya dan saya question balik apa yang saya buat ni, apa betulkan apa benda. Kita kena admit silap kita ada silap. Okay, so dekat situlah kita akan dapat satu pelajaran. That's why any crisis yang berlaku, jangan anggap benda tu macam the end of the world dan kita tak boleh berjaya, akan gagal. No, jadikan krisis itu sebagai satu stepping stone untuk kita pergi melangkah ke depan dan terus berjaya. Alright. Okay. Okay, brother Nazrul. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Yes, here and now, forget the past. So live at the present moment. Apa yang berlaku sekarang ni, hiduplah, nikmati habis-habis. Benda yang lepas sudah lepas. So enjoy apa yang ada depan mata kita sekarang. Okay, Akma, tapi kan akak, kenapa setback dan relapse ni kali ni macam susah nak keluar? Okay, kenapa setback dengan relapse kali ni susah nak keluar? Okay, saya pernah cakap yang sometimes, okay, apabila kita pernah kena anxiety and kita guna kaedah A. Okay, kita guna kaedah A. So, masa kita guna kaedah A tu, kita dapat overcome anxiety kita. Alright? So, now, bila kita dapat setback and relapse, kita guna kaedah A dah tak boleh pakai dah. Itu yang saya kata, hidup kena ada progress, hidup kena ada transformation. Kita kena lebih banyak pengetahuan, lebih upgrade, lebih majulah, senang cakap. So kaedah A tu dah tak boleh pakai dah untuk setback and relapse kali ni. That's why you rasa macam kenapa kali ni susah sangat nak keluar. Sebab the universe, Allah ni nak ajar kita untuk belajar tools yang baru atau kaedah yang baru untuk you keluar daripada krisis yang kali ini. Okay, faham tak? Maksudnya, Akmal, you tak boleh guna step yang sama, you tak boleh guna method yang sama because you are upgrading. So, please bear in your mind, you kena cari tools yang lain. Belajar lagi, cari knowledge lagi, cari guru lagi, buka minda, buka you punya hati, you akan dapat jalan keluar. Itulah maksud kita upgrade. Itulah maksudnya bila you dah keluar daripada anxiety dan you datang balik, dekat situlah dia punya learning process. Okay, so yang itu kena sendiri kena cari apa yang aku nak belajar, kat mana yang aku nak overcome. Alright, so tak boleh guna step lama dah, you kena upgrade. Okay, ada apa-apa lagi tak soalan? Tadi ada soalan kata macam mana nak overcome ketakutan lepas alami panic attack. The first thing adalah kita kena tahu what is the panic attack. When we really understand what is the panic attack, kita akan benarkan panic attack tu berlaku. Okay, kita takut sebab kita tak faham panic attack tu.
Okay, panic attack dah banyak kali saya beritahu, panic attack merupakan mekanisme badan kita untuk release hormon-hormon yang tak stable. Okay, so kita kena tahu bila kita punya body mengalami accumulative stress. Okay, body kita mengalami accumulative stress, stress yang terkumpul dah banyak sangat, banyak. So kita punya hormon kita, hormon kortisol tu dia akan melebihi daripada tahap optimum. Dia punya level suppose kat sini. Okay, tapi bila you alami accumulate stress, dia akan naik. So kortisol tu akan meningkat. Dia dah tak balance dah. Suppose ini dia punya tahap dia optimum, tapi dia dah naik. Okay, bila tahap tu naik dan you tak uruskan stress you dengan baik, okay, dia tak boleh turun lah kepada optimum. So dia akan makin naik. So once kortisol naik, dia akan ganggu penghasilan hormon-hormon yang lain, which is hormon dopamin you akan drop, hormon happy dia akan drop, hormon serotonin akan drop, you punya satisfaction hormone you akan drop. Itu terhasil daripada usus. That's why kadang susah, kurang selera makan, mengalami masalah penghadaman. Okay, drop. So apa lagi ya, hormon oksitin apa benda hormon tak ingat lah. Tapi tu hormon untuk kita punya kawal kesakitan, pain relief, kelegaan sakit. So bila kortisol naik, yang hormon oksitosin kot pun drop. So hormon-hormon yang diperlukan dalam kehidupan tu bila dia drop, of course lah you punya immune system pun akan drop. So bila akan drop, dia akan tak balance. Bila tak balance, body you akan macam dia nak meletup. So dia nak release kortisol yang terlalu banyak dah tu. So dia akan jadi serangan panik. So senang cakap, badan you menyerang diri you sendiri. Because of kortisol tu dah banyak sangat, you tak release. Bila you stress, you tak urus dengan baik. Bila you stress, you tak release. So dia dah accumulate dalam badan. So body kita ni dia ada intelligence dia sendiri. Dia nak akan buang benda toksik-toksik tu. Dia tak nak. So bila dia buang tu, cara dia agresif dan dia buat dalam bentuk panic attack ataupun serangan panik. So you punya body dah start shaking, you dah short breath, you dah macam jantung laju, badan jadi lemah, jadi pening, jadi kebas, everything. So apabila panic attack tu berlaku, first thing first you kena tahu itu adalah mekanisme badan kita nak heal dengan semula jadi. So bila dia berlaku, you can allow yourself to have in that situation. Maksudnya bila kena panic attack tu macam okay, badan aku tengah kena panic attack. You have to acknowledge panic attack tu, bagi tahu okay, badan aku tengah nak panic attack ni. Okay, I'm welcoming the panic attacks. So at that time kalau you perlukan air, you ambil lah air. At that time if you need anything that you perlukan untuk nak membenarkan diri you mengalami panic attack, then you allow yourself. Don't suppress panic attack tu. Jangan macam okay, control. I don't think that you should control, because it's coming from inside and you nak control apa. You kena allow yourself to feel the panic attacks, because benda tu is created by the hormone itself dalam badan. So itu cara badan you nak heal. So let it burst, biarkan dia keluar je. Okay, so masa tu kalau you perlukan minyak angin ke nak sapu ke apa benda nak bagi relax, okay, buatlah apa yang patut pun. Minum air ke apa benda. You perlukan orang teman you pun, buatlah apa benda. Tapi benarkan diri you untuk mengalami panic attack tu. Okay, so lepas you mengalami panic attack, apa yang berlaku pada badan you akan penat. Lepas you panic attack, you akan rasa macam baru lepas marathon berapa kilo. Memang sangat-sangat penat. Okay, itu keadaan yang berlaku apabila berlaku panic attack. So bila you penat, sebenarnya itu adalah satu signal yang baik. Maksudnya body you tengah dah lepaskan hormon-hormon yang tak balance tu tadi. Okay, so lepas tu you akan mengalami dipanggil anxiety attacks, yang mana dia macam badan you macam not really stable. Tapi you akan okay. Tak stable, macam sometimes masih shaking, sometimes masih rasa short breath, sometimes ada certain parts of your body rasa kebas. It's okay. Okay, sebab masa panic attack tu, that was the moment you punya body macam shut down. The moment you punya body macam dia keluarkan semua benda yang tak elok tu. So biarkan waktu tu. Tapi bila dia dah keluarkan, nanti you punya badan akan slowly macam nak try rebalance. You akan masih rasa sikit-sikit jantung laju ke, you rasa short breath ke, it's okay. Yang penting you just proceed je dengan apa you nak buat waktu tu. If you need a rest juga, tak ada masalah. Kalau lepas you kena panic attack, lepas tu you tak boleh nak pergi kerja, you nak MC ke benda,
Just cakap dengan doktor saya nak MC. Saya nak MC, saya nak rehat. Tak ada masalah. Actually, sometimes you kena confess juga dengan doktor. Beritahu dengan doktor, what do you really need? Sebab saya pernah, dulu saya pergi jumpa doktor dan saya cakap, doktor, saya baru lepas kena panic attack dan saya nak rehat. I just confess. Kalau doktor nak bagi, rezeki saya. Kalau doktor tak nak bagi, then saya ambil lah cuti. Okay, cuti rehat. Because saya just nak rest. Sometimes ada doktor yang faham, sometimes ada doktor yang tak faham. Tengoklah rezeki kita. Tapi kita doalah kita dapat doktor yang memahami. Sebab memang lepas kita kena panic attack, kita perlukan rehat. Sebab badan kita macam baru lepas marathon. Okay, so kalau kita dah faham keadaan tu, nanti kita akan cuba untuk welcome panic attack tu datang balik. Maksudnya kita dah tak takut. That's why saya kata kita tak perlu takut, kita tak perlu overcome ketakutan tu, tetapi kita kena overcome terhadap panic attack. Maksudnya bukan takut dengan panic attack. Panic attack tu kita perlu terima, sebab dia adalah a part of kita punya healing process. Kalau you suppress, you simpan, you tak nak alami panic attack tu, dia akan makin lama makin kuat dekat dalam badan. So you akan berada dalam cycle of anxiety lagi lama. So lepaskan panic attack tu. Dia sangat menakutkan. I can tell you, panic attack sangat menakutkan. Memang sangat takut. Sebab dia adalah a moment you seolah-olah macam nak bunuh diri. Rasa macam you macam dah serah you punya nyawa. Itulah, because I've experienced that, macam mana saya buat total submission. Tapi at the same time, masa tu saya letakkan saya punya keyakinan saya bahawa Allah lah yang matikan saya, Allah lah yang hidupkan saya, dan bukan panic attack. So saya letakkan panic attack tu as a makhluk. So yang berkuasa, yang lindung saya, yang selamatkan saya, Allah SWT. Yang itu. So bila saya pegang, saya yakin yang tu, and saya berserah. Saya berserah. And saya dapat rasa momen tu dalam keadaan saya shaking, dan saya tertidur. Lepas saya tertidur, bila saya bangun, saya dapat rasa body saya sangat penat. Marathon. And lepas tu saya baru dapat faham, oh rupanya inilah rasanya bila kita benarkan diri kita mengalami panic attack. It was terrified, tapi full of satisfaction. Sebab lepas tu you dah start welcoming. Maksudnya bila you dah rasa badan you nak kena, you akan rasa macam, okay nak datang dah. Okay, tak apa, relax. Okay, dia akan datang, benarkan. So kadang-kadang you boleh buat counting lagi, you bagi masa kat diri you. Okay, aku kira sampai 30 saat, kalau kau nak datang, kau datang lah. Aku kira sampai 30 saat, kalau kau nak buat sampai jantung aku meletup, kau buat lah sampai jantung meletup. Dalam masa 30 saat, kalau kau nak buat aku pingsan, kau buat dalam masa 30 saat ni. So I challenge the panic attack. So bila kita challenge dia, dan lama dia tone down sendiri. Dia tone down sendiri. Itulah dia punya sifat. Dia tak boleh kalau kita berani daripada dia. Dia macam, alamak, Nas lebih berani daripada aku lah. So dia akan tone down sendiri. So benda yang sebaik-baiknya adalah you kena berada atas daripada panic attack tu. Maksudnya you kena berani daripada panic attack tu. Sebab panic attack tu it just mekanisme badan you untuk nak heal. So kena faham kat situ. Alright, so bila you dah faham, you takkan ada takut pada panic attack, dan tak perlu untuk ada istilah how to overcome ketakutan lepas alami panic attack. Sebab you takut, you lepas kena panic attack, you takut sebab you tak faham apa tu panic attack. So try to understand what is panic attack. Okay, so allow yourself. Oksitosin ke? Ya kot. Kan? Yelah, aku rasa oksitosin lah. Yelah, betul lah. Rahmat, waalaikumsalam. Okay, ada lagi tak? Kalau tak ada, then dia dah immune ke dengan cara lama tu? Ya, sometimes dia dah immune dengan cara lama tu, and you need to find another way for you to upgrade you punya lifestyle. Okay, belajar benda baru. Sebab kita ilmu ni berkembang, ilmu ni luas. So kalau you gunakan cara yang lama je, tak belajar lah. So kita tak upgrade lah. That's why saya kata every crisis yang you hadap, you akan learn new things. So cari apa dia jalan dia, apa dia okay. Yang dulu aku buat macam ni, it works, tapi apa yang aku perlu tambahkan lagi? Tambah. Maksudnya bukanlah total tak boleh guna, pakai kaedah lama. Maksudnya tambah baik. Tambah baik benda tu. EO betul ke helpful untuk ease anxiety? Okay, in my opinion, yes. In my opinion, yes. Sebab, tapi
Janganlah bergantung. Dia sama juga, apa-apa tools yang you ada, jangan terlalu bergantung. Because sometimes bila you terlalu bergantung dengan benda tu, dia jadi immune tau. Dia dah tak berhasil. So gunakan once in a while. Rasa macam dah, okay, yang kali ni memang aku kena guna EO. So gunalah EO. Tapi janganlah setiap kali you kena tu guna EO. You try to go within. Buat meditation ke, buat apa ke. Be creative dalam you punya proses pemulihan ni. Be creative. Okay, bukanlah setiap masa you nak guna EO. Bukanlah setiap masa you nak mandi garam. Bukanlah setiap masa you nak makan suplemen tu. Bukan setiap masa. So macam be creative dalam you punya journey. Okay, for me, I memang akan guna Valor. Bila rasa benda yang rasa tak selesa ke, macam kita rasa macam hati tak sedap ke apa, saya akan letak Valor. And then just bau. And that's it. Tidur je lah. Without expecting apa-apa. Jangan expect bila you pakai benda tu akan hilang. Maksudnya bila you pakai tu you rasa macam, kenapa rasa anxiety ni masih ada? Kenapa masih rasa berdegup jantung laju? Kenapa rasa macam short breath lagi? Don't expect. Because once you expect, you're going to hurt. Because it's not going to pergi at the same pergi serta-merta. Tak. Okay, so just pakai benda tu untuk nak relax, lepas tu dah. Nak rehat ke rehat lah. Nak tidur ke tidur lah. Okay, so saya, for me, EO memang very helpful untuk easekan anxiety. Tapi janganlah terlampau bergantung sangat atau menggunakan EO tu like you punya nyawa. No. Because itu adalah sumber alam yang untuk support kita. Tapi kita pun sendiri adalah a part of alam. So gunakanlah diri kita sendiri. That's why connect dengan alam. Connect dengan Tuhan, and you will find out what is the best way untuk you overcome, untuk you recover. Okay. Again, saya juga suka nak beritahu kawan-kawan yang dalam kita punya journey, sama ada kita dah sembuh ke daripada anxiety atau tak sembuh ke daripada anxiety, kita memang akan mengalami fasa up and down. Dalam kehidupan kita memang akan ada fasa up and down. Benda tu tak boleh elak. Okay. But the most important thing adalah apabila kita mengalami krisis yang teruk, kita rasa down waktu tu, benarkan diri kita mengalami keadaan tu. Jangan simpan, jangan kata macam mengelak. Sometimes kita ni rasa perfect sangat, kita tak nak tunjuk yang kita lemah. Sometimes we have to admit that kita ada kelemahan, and kita down, and kita tak kuat waktu tu, and kita penuh dengan ketakutan. We have to admit that kita ada benda-benda tu, kita ada perasaan tu sekali-sekala. So kita bukanlah manusia yang macam malaikat yang tak ada langsung perasaan-perasaan tu. The most powerful energy yang kita ada as a human adalah emotion. Okay, emosi. So emotion, E stand for energy, motion stand for pergerakan. Motion, pergerakan. So kita merupakan tenaga yang bergerak. So manusia ini hidup dengan tenaga emosi. So kita memang akan rasa gelisah, kita memang akan rasa risau, kita memang akan ada rasa takut, kita memang akan rasa bersalah, kita memang akan rasa malu, kita memang akan rasa benci, kita suka atau tenang atau happy, seronok, kita akan rasa benda tu. Itulah fitrah kita, tenaga yang Allah dah beri pada kita untuk kita rasa, untuk kita enjoy benda tu. So kenapa bila kita happy kita boleh ekspreskan, kan? Tapi bila kita takut, kita tak nak ekspreskan, kita simpan. Kenapa bila kita risau kita tak nak ekspreskan? Kita rasa macam kita nak simpan, nak tunjuk kita macam okay, tak ada apa-apa. No, bila you tak okay, you memang tak okay. Bila you okay, you okay. Macam sekarang bila kawan tanya mata macam tak sihat. Yes, I admit semalam saya baru MC. Okay, saya tak sihat semalam. And I mean bukan semalam, for the past few last week saya tak berapa sihat. That's why saya tak buka sesi. So kenapa kita nak beritahu orang yang kita sentiasa sihat? Because it's human, memang kita akan alami ada certain time kita tak sihat. Ada certain time kita down, ada certain time perangai kita teruk, kan? Cuma after that we must know how to fix that. Okay, and please give time to ourselves. Maafkan diri kita.
And it's okay kalau waktu kita down, it's okay kalau kita waktu tu tak kuat, tak apa. Nak nangis, nangis. Lalu jenis suka menulis, nak buat diary or journal, just buat. If you have someone to talk to, you jenis orang yang suka bercakap dan nak bercakap dan ada kawan untuk bercakap, please do so. Ada jenis orang yang dia suka simpan, dia tak pandai nak bercakap, dia tak pandai nak mengeluarkan kata-kata. You dekatkan diri dengan alam. You can tell pokok, you can bagi tahu, cakap dengan bulan, cakap dengan bintang, cakap dengan binatang. Itu bukan gila, please, itu bukan gila, because itu adalah connection, because kita dengan alam memang saling berhubung. Actually kita dengan binatang semua adalah satu makhluk, tenaga alam ni juga satu. Jadi bila you bercerita, you cakap, you connect dengan alam, actually you are connecting dengan Allah juga yang pencipta alam ni. So bila you connect dengan dia, you are actually getting the energy from Allah. So when you punya energi yang you dapat daripada Allah, itulah energi yang buatkan you kembali kuat, kembali tenang, kembali sejahtera. Itu yang kita perlukan. That's why bercakap seorang-seorang ataupun bercakap dengan orang lain tidak menunjukkan you lemah. Bercakap dengan bulan, bercakap dengan bintang, bercakap dengan waktu malam, bercakap dengan matahari, bercakap dengan burung, bercakap dengan pokok, tidak menunjukkan you lemah. Itu adalah cara you nak connect dengan alam untuk you flow out kan. Ada certain orang dia nak dekat dengan alam dengan cara grounding, which is buka kasut dia jalan dekat atas rumput supaya tenaga tenaga yang negatif tu diserap ke dalam bumi and you recharge balik. Okay, so there are thousands ways untuk you nak overcome dengan diri you. Cuma kena ingat masa you tengah down, untuk you nak cari macam mana aku nak okay, macam mana aku nak okay, itu tak possible. Because from my experience, bila you tengah down and then you push yourself untuk nak mandi garam, tak boleh. Bila you tengah down, you push yourself untuk you nak mandi EO ke kan, lepas tu you nak you nak diffuse ke, atau masa you tengah down you nak buat something for your self therapy ke, self healing ke, sometimes tak menjadi. Because the first thing first, you kena flow out kan you punya emotion tu dulu. In what way, you je tahu. Sebab you kena kenal diri you macam mana. So, flow out kan you punya negative energy at that time. Flow out kan. So, bila flow out, then you tahu. Lepas tu, you punya mind akan clear. Emosi you akan clear. You akan tahu, okay, apa yang aku nak buat sekarang? Oh, aku nak kena mandi garam contohnya. Saya mandilah. Okay. Masalah you recharge balik. So, I mean, this is my opinion. This is only my opinion. This is what I did all this while. So, kalau you rasa macam berkesan untuk you, proceed. Kalau you rasa macam tak berkesan, you have to find your own way. Because kita semua sangat unik, very subjective. You kena tahu apa you punya personality. You kena tahu apa yang suka, you tak suka. Kenal diri sendiri. Itu paling betul. Betul, time rasa teruk tu memang tak boleh bergerak, macam freeze pun ada. Yes, because, okay, kadang-kadang kan, from the alternative view, kenapa badan kita macam freeze? Sebab memang body kita nak beritahu you don't have to do anything. Body kita memang nak beritahu you don't have to do anything. You just keep in silence. You don't have to listen. You just be in silence. Freeze. Diam. Be in silence. Itu je. Tak perlu buat apa-apa pun sometimes. Itu pun antara. Kadang-kadang ada kawan yang call saya nangis. What should I do? What should I do? Kan? Lepas tu and then saya pun cakap dengan dia, sometimes you don't have to do anything. Sometimes kita serabut sebab kita fikir apa yang aku nak buat sekarang ni untuk tak nak rasa perasaan ni. Apa yang aku kena buat supaya aku tak rasa sedih? Apa yang aku kena buat supaya aku tak rasa takut, tak rasa risau? The answer is you tak perlu buat apa-apa pun. Sometimes you just have to allow yourself to feel that emotion. Allow yourself untuk menghayati perasaan tu. Because sometimes bila you tak memahami you punya emosi sendiri, macam mana you nak overcome benda tu? So, that is the most important part. For you to recognize the emotion yang you rasa waktu tu. Then only you can transcend into the emotion. And you akan tahu, okay, kat mana benda ni, kat mana emosi ni mula start. Emosi ni akan datang waktu bila. Macam mana nak overcome, you akan tahu. Okay? So, I think tak ada apa lagi dah. Kalau dah tak ada soalan, so I think saya boleh apa dah? I'm not sure. Okay,
So stop kat sini ya. Nanti next time kalau saya ada masa, kita buat lagi sesi ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Basically saya akan jawab based on my experience. Only based on my experience. Nak kata knowledge tu professional ke tak lah ya, sebabnya saya bukanlah ada kelayakan yang sesuai. Saya cuma suka bercakap based on pengalaman. Orang kata tukang cerita lah. Apa yang saya alami saya cerita, apa yang saya alami saya cerita, macam mana saya overcome saya cerita. Manalah tahu apa yang saya buat tu, orang kata macam orang kata as a helping tools untuk kawan-kawan nak bantu diri tu balik kan. Because I'm just sharing my experience. Alright, so again, kalau ada apa-apa salah silap kata-kata saya, apa yang saya sharing tu mengecilkan hati, saya minta maaf. And again, saya selalu kata I'm not perfect. Saya bukan manusia yang perfect. And saya ada banyak kekurangan dan kelemahan, terlalu banyak, teruk pun dia ada kan. Tapi saya in progress untuk nak, I have my own struggle untuk nak perbaiki diri sendiri. And saya in progress. So I hope you guys pun dipermudahkan urusan dalam setiap perkara yang you all buat. Okay. And kalau ada apa-apa soalan, boleh drop dekat page ni pun boleh, dekat Instagram pun boleh, saya cuba jawab. And kalau you nak one-to-one session, lagi baik you boleh register learning and sharing session. Kat situ lebih dalam saya boleh cerita. And ada promotion untuk this month, for this January sampai 31 Januari, which is kalau you nak buat learning and sharing session and then you nak berhasrat untuk dapatkan buku Kembara Kesedaran, promotion combinekan dua tu dengan harga RM111. I just find the number so interesting, 111. So actually total is 129. Kalau you ambil session and then you ambil buku Kembara Kesedaran, the total is 129. But then for this Januari, lepas tu nombor pun cantik 2022 kan. So I decided untuk buat promotion. And then you can get both session dengan Kembara Kesedaran dengan harga RM111. Yang itu you kena PM saya inbox email virginrosevr virginrosevr@gmail.com. So kalau you perlukan sesi and you nak baca buku Kembara Kesedaran, bagaimana saya find out punca saya mengalami anxiety and how I overcome dengan anxiety, dan bagaimana saya memahami kehidupan ni sedikit demi sedikit. Okay, kat situ semua saya diceritakan. Okay, dan Kembara Kesedaran tu bukanlah the final experience, bukanlah final knowledge. Dia berkembang dan makin berkembang. Cuma at this moment saya belum start menulis, belum sambung habis menulis lagi. Okay, so insyaAllah doakan saya. Alright, so thank you for everyone yang join this last session di Instagram dan juga di Facebook. Okay, Kak Liza, thank you so much. Yes, and Happy New Year. Happy New Year pada semua, dan semoga semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.